Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung lagi pengajian kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung hadis yang ke-23 muka surat. Kita sambung hadis yang ke-23 muka surat 86 bagi mereka yang pakai kitab cetakan macam saya, cetakan Darul Minhaj. Muka surat 86 hadis 23 bagi mereka yang pakai kitab macam saya. Dan mereka yang pakai kitab PDF ialah cetakan Darul Basyair Islamiyah. Hadis 23 muka surat 109. 109. Mereka yang pakai kitab PDF tengok muka surat 109 hadis 23 tu. Qala al-muallifu al-imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithu tsalitsu wal 'ishrun an Mu'adz radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku atau khabarkanlah kepadaku mengenai satu amal yang memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Mana beritahulah kepadaku satu amalan yang kalau aku lakukannya, dia menyebabkan, menjadi asbab aku masuk syurga dan menjadi sebab aku jauh daripada api neraka. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Sesungguhnya kamu telah bertanya mengenai satu perkara yang besar. An-azim, ada satu perkara yang besar, satu perkara yang penting, yang agung. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya perkara itu benar-benar mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Perkara yang kamu tanya ni, jawapan dia nanti aku akan bagi tahu. Perkara itu mudah. Dia perkara yang besar tapi mudah bagi orang yang dibantu oleh Allah Ta'ala untuk melakukannya. Orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala melakukannya. Maka baginda pun menyampaikan apakah dia perkara tersebut. Apakah dia perkara tersebut? Ta'budullaha la tusyriku bi syai'a. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sini disebutkan ta'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah Ta'ala, jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam banyak tempat, bahkan di dalam Al-Quran pun, dalam tafsir dan juga di dalam hadis, diterangkan bahawa ibadah ialah, lafaz ibadah ialah memberi makna mengesakan Allah, ataupun maknanya mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'budullah la tusyriku bihi syai'a,
Iaitu hendaklah kamu mengesakan Allah, jangan kamu menyengutukan dia dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salah, dan hendaklah kamu mendirikan solat. Wa tu'tiz zakah, dan hendaklah kamu memberi atau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa ta'ujjul bait, dan hendaklah kamu menunaikan haji di Baitullah. Al-Bait mana Baitullah lah, iaitu Kaabah. Baik, ini 5 perkara ini kita sedia maklum. Syahadah la ilaha illallah maknanya iaitu pertama ini adalah merupakan rukun Islam. Syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tunaikan solat, zakat, puasa Ramadan dan tunaikan haji. Ini adalah merupakan rukun Islam yang merupakan tonggak dalam Islam. Kemudian thumma qala Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda lagi atau bertanya, ala adulluka ala abwabil khair, tidak mahukah aku tunjukkan kepada kamu jalan-jalan pintu-pintu kebaikan? Ala ni ialah lafaz yang baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, maknanya kita kata satu kalimah yang menunjukkan kepada targhib, maknanya kita kata sebagai galakan ataupun nak ambil perhatian. Nak tak kalau aku bagi tahu kepada kamu pintu kebaikan? Apa dia pintu kebaikan? Tadi itu ialah asas Islam, rukun Islam. Sekarang nak tak aku bagi tahu kepada kamu pintu-pintu kebaikan yang lain? As-sawmu junnah, puasa ialah perisai. Junnah ialah perisai, puasa ialah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar, sedekah pula memadamkan kesalahan. Khati'ah makna kesalahan, atau boleh juga kesalahan di sini memberi makna dosa. Sedekah memadamkan kesalahan seperti mana air memadamkan api. Makna baginda SAW memberitahu puasa ni perisai. Puasa perisai daripada api neraka. Puasa juga ialah perisai daripada musibah. Makna dengan puasa menyelamatkan satu orang di akhirat nanti. Dan sedekah pula ialah memadamkan api neraka. Sedekah ialah memadamkan kesalahan. Baginda mengumpamakan seperti mana sedekah memadamkan, seperti mana air memadamkan api. Macam itulah sedekah memadamkan kesalahan yang menjadi sebab kepada api neraka. Kerana bila orang buat dosa, dosa itu sebab kepada masuk neraka. Dan bila masuk neraka, jadi sedekah itu memadamkan sebab kepada masuk neraka, iaitu kesalahan, dosa. Wa salatul rajuli min jawfil lail, dan juga seterusnya iaitu seorang lelaki solat di tengah malam. Dalam hadis ni baginda sebutkan ar-rajul. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan ar-rajul, tetapi maksud di sini ialah seseorang. Biasa kadang-kadang kalau kita jumpa dalam bahasa Arab, dalam hadis, bila disebutkan lelaki, bukanlah maksudnya lelaki sahaja, tapi maksudnya seseorang. Maksud lelaki dan wanita. Solat seseorang di tengah malam. Kemudian baginda SAW thumma tala, membaca ayat Al-Quran. Baginda baca potongan ayat Al-Quran ini berdalilkan pujian Allah Ta'ala kepada orang yang bangun tengah malam, iaitu mereka bertahajud. Mereka bangun tengah malam beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Maknanya baginda telah baca ayat Quran tatajafa junubuhum 'anil madaji' ini sampailah baginda baca ya'malun. Maknanya kalau ayat sempurnanya tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dalam ayat ini Allah Ta'ala puji hamba Allah Ta'ala. Iaitu Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', iaitu lambung-lambung mereka
iaitu tempat tidur belakang mereka, lambung mereka, jauh daripada tempat pembaringan mereka. Maknanya mereka bangun daripada tidur pada waktu malam. Apa mereka lakukan? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dengan takut, wa tama'an, dan dengan harap. Dan bukan itu saja, mereka bangun malam berdoa, beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian mereka membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maksudnya mereka bersedekah, mereka menggunakan harta mereka bantu orang lain, dan juga tunaikan sedekah wajib, sedekah sunat, dan infak bantu orang lain. Kemudian Allah kata balasan untuk mereka, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maknanya tidak ada sesiapa pun yang tahu, mana-mana jiwa yang tahu apakah ganjaran yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati ayunin, iaitu ganjaran yang berupa penyejuk mata. Maknanya ganjaran yang akan menggembirakan mereka. Dia istilah kita kata qurratu ayun ni ialah memberi makna sejuk mata. Sejuk mata maknanya perkara yang menggembirakan. Kan orang kata sejuk mata mandang, makna tenang. Jadi dalam ayat ini, iaitu Allah kata tidak ada siapa yang tahu ganjaran yang menggembirakan mereka, yang Allah rahsia, Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka nanti di akhirat nanti. Min qurrati ayun, Allah kata jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua itu ialah sebagai balasan terhadap amal yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini, tatajafa junubuhum, sampailah jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala memuji, bagi tahu kelebihan orang yang Allah Ta'ala memberitahu kelebihan orang yang mana bangun malam bertahajud. Jadi dalam ayat itu Allah bagi tahu apa dia? Ganjaran untuk mereka di akhirat nanti Allah Ta'ala sembunyikan ganjaran yang begitu hebat, yang tak ada siapa pun yang tahu melainkan hanya Allah Ta'ala. Jadi ayat itu ialah baginda SAW baca untuk bagi tahu betapa hebatnya amalan bangun di tengah malam, melakukan ibadat. Di sini juga sebagai galakan untuk diri saya dan juga untuk diri tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita semua, iaitu kita usahakanlah supaya pada malam hari kita ada bangun malam tiap-tiap hari. Lagi-lagi pada bulan Ramadan ni kita bangun malam, terutamanya 10 akhir Ramadan. Sebenarnya tiap-tiap malam kita dituntut untuk bangun malam. Bangun malam ialah untuk bertahajud, untuk melakukan ibadat. Para ulama kata paling kuranglah satu orang tu bangun malam, iaitu paling kurang solat 2 rakaat ringkas. Dan kemudian lepas solat, doa pada Allah Ta'ala, minta ampun, doa. Dan terbaiknya kalau dia dapat gabungkan kesemuanya. Bangun malam dapat solat, dapat baca Al-Quran, dapat berdoa, dan juga dapat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terbaik. Tetapi paling kurang solatlah 2 rakaat ringkas dan doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Boleh dibaca dirwati sanami ataupun durwatu sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya lagi, tidak mahukah aku beritahu kepada kamu mengenai ra'sil amr, iaitu tonggak segala urusan, wa amudihi, dan tiangnya, wa dirwatu sanami, dan kemuncaknya. Nak tak aku bagi tahu pada kamu tonggak urusan dan tiang utamanya, dan juga kemuncak kepada urusan dalam Islam. Qultu, maka aku pun berkata, bahkan wahai Rasulullah. Bahkan maksudnya, kenapa saya tak nak wahai Rasulullah? Mestilah, sudah pasti saya nak wahai Rasulullah. Qala, baginda telah bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Tonggak segala urusan ialah Islam. Maknanya, seorang itu
amal yang Allah nak terima, pertama mesti kena Islam. Tonggak segala urusan ialah pertama sekali ialah Islam itu sendiri. Wa amudu salat, dan tiang bagi Islam ialah solat. Wa dhurwatu atau wa dhurwatu sanamihi al-jihad, dan kemuncak kepada Islam adalah jihad. Kemuncak kepada Islam ialah jihad. Baginda Rasulullah SAW terangkan satu penerangan yang ringkas tapi begitu dalam maknanya. Baginda terangkan bahawa asas dalam urusan hidup ni ialah pertama sekali Islam. Kemudian tonggak tiang utama dia solat, dan kemuncak yang tertinggi maksud di dalam menegakkan agama Islam atau dalam tegaknya Islam ialah dengan jihad. Mana bila seorang tu berjihad, dia melakukan amalan yang tertinggi di dalam Islam. Dan jihad itu ialah maknanya usaha menegakkan agama Allah Ta'ala, yang boleh jadi dia ada peperangan atau tidak ada peperangan. Jadi usaha menegakkan agama Allah Ta'ala dengan menuruti, dengan menepati syariat dan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka usaha tersebut ialah dinamakan sebagai jihad. Susah payah untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Tidak mahu, kemudian baginda SAW berkata lagi. Baginda SAW berkata lagi kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, tidak mahukah saya beritahu kepada kamu, tidak mahukah saya beritahu kepada kamu cara untuk memiliki semua itu? Mila kidalika kulli, tidak mahukah saya beritahu kepada kamu cara untuk memiliki kesemua itu, bagaimana nak dapatkan dia? Qultu, maka aku berkata, bala ya Rasulullah, bahkan sudah pasti wahai Rasulullah. Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, mana Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, fa aqada bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang lidah baginda. Makna baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan jari baginda di lidah baginda. Baginda pegang lidah baginda di hadapan Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan baginda pun bersabda, kuffa 'alaika hadha. Kuffa terjemah dia tahallah. Tahallah. 'Alaika terhadap diri kamu. Hadha maknanya iaitu lidah ini. Maknanya baginda SAW telah bersabda bahawa lidah ini apabila dijaga, maka seseorang akan dapat memelihara amalan yang lain. Kenapa baginda kaitkan lidah dengan perkara lain? Kerana seorang yang bila dia dah masuk Islam, dia lakukan amal, jihad dan sebagainya, tetapi apabila dia tidak menjaga lidahnya, maka amalan lain rosak. Jadi oleh kerana itu, lidah mempunyai kaitan terpeliharanya amalan yang lain. Maknanya setelah seorang itu melakukan amalan baik yang lain, solat, puasa, sebelum ini bangun malam, bertahajud dan amalan-amalan yang lain, sedekah dan sebagainya, tetapi kalau dia tak jaga lidah dia, kerana angkara lidahnya, kadang-kadang kesemua amalan tersebut jadi rosak binasa. Oleh kerana itu, untuk jaga amalan tadi setelah dilakukan ialah dengan menjaga lidah. Baik. Jaga lidah juga bukan setakat menyakiti orang, juga tidak menceritakan amalan yang dilakukan. Amalan yang telah dilakukan tidak diceritakan. Sebab kalau tak jaga lidah, dia akan ceritakan amalan dia, maka amalan akan jadi sia-sia. Tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Maka aku telah berkata, wahai Nabi Allah, aku maksud Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Adakah kita benar-benar, wa inna, adakah sesungguhnya kita
benar-benar akan muakhadun, makna kita benar-benar akan dihukum. Kita akan dihukum disebabkan apa yang kita tuturkan, apa yang kita cakapkan. Maknanya adakah setiap perkara yang kita cakap, kita akan ditangkap atau dihukum terhadap apa yang kita cakap? Faqala, sebabkan baginda SAW suruh jaga lidah. Tahan anggota ni, jaga anggota ni. Maka Sayyidina Mu'adz kata, wahai Rasulullah, semua yang lidah cakap ni akan hisap ke? Akan ditangkap ke? Apa saja ucapannya? Baginda pun bersabda, faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim au ala manakhirin au qala ala manakhirin illa asaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Maka baginda telah bersabda, thaqilatka ummuk. Thaqilatka ummuk ni lafaz dia tak boleh terjemah dalam bahasa Melayu. Kalau kita terjemah lafaz thaqilatka ummuk dalam bahasa Melayu mengikut terjemahan literal, orang akan salah faham. Thaqilatka ummuk terjemah ni ibu kamu kehilangan kamu. Maksudnya ibu kamu matilah. Bukan. Kamu mati. Ibu kamu kehilangan kamu maksudnya matilah kamu. Ibu kau kehilangan kau. Jadi lafaz ni ini ialah muhawarah Arab. Tak boleh diterjemahkan dengan bahasa Melayu. Cuma kalau kita nak terjemah bahasa Melayu, kita kena terjemah dengan cara penggunaan orang Melayu macam mana. Kalau macam saya suka terjemah dia macam kita terjemah mudah, kita boleh terjemahkan thaqilatka ummuk ni, terjemah dia apalah kau ni, macam itulah. Takkan itu pun tak faham. Dia lebih kurang macam tu. Thaqilatka ummuk. Kadang-kadang orang Melayu dulu, kalau orang Melayu tua-tua dulu, mereka kata, kadang kalau mereka marah ke budak ke apa, bertuah punya budak, ini pun tak faham macam tu. Jadi thaqilatka ummuk ni, saya lebih kurang terjemah ni iaitu, apalah, takkan itu pun tak faham. Takkan itu pun kau tak tahu. Itu terjemah thaqilatka ummuk di sini. Jadi kita tak boleh terjemah dengan ibu kau kehilangan kau. Sebab kerana ini bukan Nabi SAW. Nabi SAW bukan doakan supaya dia mati. Tetapi baginda SAW nak seolah-olah Nabi nak tempelak Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya soalan tu. Lidah ni kita semua apa yang dia dah cakap kena ke? Nabi kata iyalah, takkan itu pun takkan itu pun kau tak tahu. Maka baginda pun bersabda lagi, wa hal yakubun nas, tidaklah perkara yang menjerumuskan manusia di dalam perkara yang menelangkupkan. Yakubu ni maksudnya telangkup ataupun menjerumuskan. Kita terjemah jerumuslah. Tidaklah perkara yang menjerumuskan manusia di dalam neraka, ataupun tidaklah perkara yang menelangkupkan manusia dalam neraka di atas muka mereka, ataupun di atas, ini perbezaan lafaz saja. Manakhir pun maksudnya, manakhir ni maknanya hidung, maksud muka lah. Di atas muka mereka, melainkan ucapan lidah mereka. Maknanya baginda SAW bersabda bahawa tidaklah ada perkara yang biasanya menyebabkan manusia ini ditelangkupkan, dicampakkan dalam neraka, melainkan hanya disebabkan oleh ucapan daripada lidah mereka. Hasaidu alsinatin ni, hasaid ni maksudnya apa yang lidah cakapkan, apa yang lidah ucapkan. Apa yang diucapkan oleh lidah, maka itu menyebabkan manusia masuk neraka. Manusia dicampakkan, ditelangkupkan ke atas mukanya di dalam neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dalam hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu jalan ke syurga, pintu kebaikan dan juga tonggak dalam Islam. Dan nak jaga semua ni itu ialah perlu juga bersangkutan, perlu menjaga lidah. Bukan seorang melakukan amal lepas tu tak jaga lidah. Jadi dalam hadis ni baginda bagi tahu amalan yang hebat, yang besar. Yang mana baginda bagi tahu rukun Islam dan puasa, sedekah, tahajud, kemudian solat, jihad. Tetapi di akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa kesemua itu akan terus terpelihara dan dapat dimiliki pahalanya, akan berkekalan pahalanya
bila lidah dijaga. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk kita dapat menjaga lidah kita. Baik. Dhirwatis sanam a'lau. Wa hiya bi dhammid dzal wa kasriha. Ini Imam Nawawi rahimahullah bagi tahu, ni adalah hadis tu kan ada tadi wa dhirwatu sanami tu. Di sini dirwah tu memberi makna a'la. A'la ni maknanya kemuncak lah. Kemuncak dari satu perkara. Ini dalam bahasa Arab Imam Nawawi terangkan. Wa hiya bi dhammid dzal wa kasriha, maksudnya lafaz dirwah tu boleh dibaca dengan dua cara. Dzal tu. Dzal tu sama ada dibaca dengan dirwatu, baca dhammah iaitu dzurwatu atau zirwatu. Dzurwatu atau zirwatu dua-dua betul. Terjemahan dia iaitu kemuncak. Macam dzurwatus sanam atau zirwatus sanam ialah sanam ni maksudnya bonggol unta tu. Jadi yang dia punya bahagian yang paling atas itu dipanggil zirwah. Atau kadang-kadang orang Arab gunakan zirwatul jabal, iaitu kemuncak gunung. Kita tadi baca hadis yang ke-23 dan insya-Allah kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung nanti hadis yang ke-24. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.